Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Satu lagi kes baru telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes 134 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media petang tadi. Pada hari ini, Jumaat 9 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 3 hari bulan April 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai satu kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini ialah 134 orang. Kes 134 ini berumur 22 tahun, adalah seorang pelajar dan warga tempatan yang telah pulang ke negara ini dari Amerika Syarikat melalui United Kingdom dengan menaiki pesawat Royal Brunei Airlines BI004 tempat duduk 36G yang tiba pada 29 Mac 2020. Beliau telah menjalani pengasingan diri sebaik saja tiba ke negara ini dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga pada hari ini 9 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 65 orang. Ini bermakna terdapat 68 kes yang masih dirawat di pusat berkenaan. Dari jumlah tersebut, 3 orang masih lagi dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif di pusat tersebut, di mana salah seorang daripadanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan, hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Sementara itu, pada masa ini, seramai 440 orang yang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 1,898 orang telah pun menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 7,566 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan yang membawa nisbah kepada 1 dalam 57 orang yang sudah membuat pemeriksaan bagi COVID-19. Pemantauan situasi pada masa ini menunjukkan jumlah ujian makmal yang dilakukan di negara Brunei Darussalam telah meningkat yang boleh membawa kepada kapasiti maksima sebanyak 1,000 ujian sehari. Di samping itu, terdapat penurunan jumlah kes yang disahkan dan dilaporkan setiap hari serta peningkatan jumlah kes yang telah sembuh. Ini adalah di antara tanda-tanda yang menunjukkan bahawa wabak COVID-19 di negara ini telah pun dapat dikawal dengan baik. Walau bagaimanapun, rakyat dan penduduk di negara ini tidak boleh leka dan lalai kerana keadaan pandemik COVID-19 masih berkembang dengan cepat di negara-negara yang lain. Pada hari ini saja, jumlah kes yang dilaporkan di seluruh dunia telah melebihi 1 juta orang dengan lebih 50,000 kematian. Oleh itu, walaupun pada hakikatnya negara Brunei Darussalam telah berhasil in flattening the curve, namun negara kita masih di bawah ancaman kemasukan virus dari negara luar. Disarankan agar masyarakat akan terus berdoa agar negara kita ini akan dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ini dan mendoakan pesakit-pesakit kita diberi kesembuhan sepenuhnya serta negara sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memang pada lazimnya, sesuatu wabak hanya akan diisytiharkan tamat apabila tidak ada lagi kes yang dilaporkan dalam masa 2 kali tempoh inkubasi jangkitan. So bagi COVID-19, ini adalah 2 kali 14 hari, iaitu 28 hari seperti saya terangkan semalam. Akan tetapi, virus ini dijangkakan mungkin tidak akan dihapuskan sama sekali, terutama sekali mengambil kira penularannya di tahap global yang belum dapat dikawal pada masa ini. Oleh yang demikian, adalah sangat penting bagi kita untuk sama-sama mengawal sebaik mungkin penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini supaya sekurang-kurangnya sebahagian daripada larangan yang ada pada masa ini dapat dikurangkan dengan perlahan-lahan dan secara berperingkat-peringkat.
Pengurangan larangan-larangan ini hanya akan dapat dilaksanakan selepas Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Datuk Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang lain meneliti dan mengambil kira keberhasilan usaha-usaha pengawalan di negara ini serta jua di peringkat serantau dan global. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan mengenai pengiraan bagi hari pengasingan diri ataupun safe isolation bagi mereka yang tiba ke negara ini. Seperti mana yang diketahui, tempoh pengasingan diri adalah selama 14 hari dari hari ketibaan. Walau bagaimanapun, hari ketibaan adalah dinamakan hari kosong atau zero ataupun tidak dikira. Sebagai contoh, bagi mereka yang telah tiba pada 20 Mac 2020, pengasingan diri akan tamat pada 4 hari bulan April 2020, iaitu hari ke-15. Setelah menamatkan tempoh hari ke-14. Ini adalah bagi memastikan tempoh pengasingan dijalankan dengan sepenuhnya. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga untuk bekerjasama dan mematuhi masa yang telah dijadualkan untuk mengambil anak-anak bis kita pulang dari tempat pengasingan masing-masing. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Pemahaman dan pematuhan masyarakat terhadap larangan-larangan dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah penting dalam mengawal COVID-19. Ikuti laporan lanjut mengenainya selepas petikan titah ini. Pemahaman dan pematuhan masyarakat terhadap larangan-larangan dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah penting dalam mengawal COVID-19 selain whole of nation approach yang diamalkan di negara ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menjelaskan perkara tersebut semasa menjawab persoalan ketelusan dalam langkah-langkah yang diambil bagi membendung COVID-19. Alhamdulillah, sejak penularan wabak COVID-19 tiba di negara ini, kerajaan ke bawah duli, terutama sekali Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi yang berkaitan telah pun membuat siaran akhbar ataupun kenyataan media supaya masyarakat pada umumnya akan mengetahui lebih dekat lagi situasi kerajaan dan macam mana pengawalannya. So, seperti saya terangkan sebelum ini juga, it's not just the government, it needs the approach of the whole nation. Jadi yang penting masyarakat perlu mematuhi segala peraturan yang telah diutarakan, sebab walaupun sesebuah negara boleh membuat pengawalan atau membuat peraturan, kalau ia tidak diikuti oleh masyarakat ataupun durang dah memahami kenapa kerajaan membuat macam mana ni, why we doing this, then that lack of knowledge atau kefahaman akan menyukarkan pihak kerajaan. So alhamdulillah, Kementerian Kesihatan dan agensi kerajaan yang lain sangat bersyukur kerana dengan membuat siaran media macam mana ni, orang ramai akan lebih faham dan mudah mematuhi segala peraturan yang dijalankan. So in a way, yes, it helps a lot untuk memastikan we are flattening the curve. Penggunaan penutup hidung dan mulut atau mask belum dimastikan bagi mereka yang sihat, tidak seperti di beberapa buah negara lain yang sudah berbuat demikian. Menteri Kesihatan menjelaskan untuk menguatkuasakan pemakaian mask perlu melihat kepada 3 situasi, iaitu orang yang memakai, keadaan masyarakat dan keramaian penduduk. Firstly, mask. Why we wear mask? Seperti yang diterangkan sebelum ini, is to prevent infection from menular to the public. That means orang yang demam, orang sakit, if they want to move about, they must wear mask. So seperti yang kita ni lihat this last few weeks, especially in Brunei, 50% of the case
almost asymptomatic, maksudnya tidak ada tanda-tanda jangkitan, but they are positive for COVID-19. And we have a sit down as well with a few of our doctors, whether we should change the policy on mask ani. Okay. What's important still, because tadi melihat negeri-negeri lain, macam of course China, they have the capacity to make mask as well. So we must understand, if you want to implement memakai mask, you look at the three situation. Orang yang memakai, keadaan masyarakat, and the density of the population, and the presence of community spread. So there are few factors you need to decide. Okay. So Alhamdulillah, community spread, insyaAllah belum ada di negara ni. Okay. So it's not compulsory lah kirakan for you to wear mask. Now, whether we should encourage, selama ni tani don't encourage pulang. Kalau yang demam saja, selisma you wear. But since we collect our data, we still don't encourage. Okay, but if you want to wear, you can wear. Okay, remember, mask doesn't protect you. It protects other people if you have the disease. And the disease is still droplets. So di negara lain, especially where there's high density, orang selalu, especially di mana ada what do you call this? Public transport, for example, dalam tube. So there are a lot of people there berasak-asakan, no? So you don't know who carries what, who carries not. Especially in the countries, durang dah membuat test ni. So, ianya siapa demam, they're not going to do the test. So, in that scenario, of course, you must wear mask. Because you don't know who is positive, who is not. I think di negara kita ni, Alhamdulillah, I think we know who is positive, who is not. So, situasi berbeza. There are many people who says that you should wear, but I think we must look at the context of the country as well. And our population density and how we are controlling this. For us, we're doing almost one in berapa tadi? Nisbah tadi is quite high. We're doing a lot of tests compared to other countries. So kesimpulannya, in conclusion, now we said if you want to wear, by all means you can wear, okay, but it's not compulsory, okay. And if you want to wear pun, no mask pun not easily available. Okay, especially surgical mask. So if you want to memakai yang kain itu pun, it's okay. But it's not as effective as surgical mask lah. But like I said, if you demam, you're not meant to go out anyway. But if you feel you're more secured, you feel you're more comfortable to keluar dengan memakai mask, then by all means you. Bagi mendapatkan bekalan peralatan perubatan bukanlah mudah pada masa ini. Ini kerana seluruh dunia juga mahu mendapatkan bekalan peralatan perubatan bagi COVID-19. Actually, most of our barang ini usually comes from Europe or other parts of the world, and some are from China. But as kita tahu, Europe now is almost impossible to get anything. Jadi, Alhamdulillah, now we managed to get most things dari China, and dengan bantuan kerajaan China juga, and sometimes help from the embassy of China here juga, and few other companies who help us to acquire some of the mask equipments that we need. So Alhamdulillah, there are quite a lot of staff now stationed in China. So ini akan memerlukan 7 ke 8 penerbangan RB untuk membawa barang-barang ini. So there's a lot, yes. It ranges from katil to ventilators and masks and sanitizers and dan PPE dan sebagainya. There's a long list, especially now we also because
we're preparing for the extension of the isolation center. Jadi a lot of things, including monitors, every little things like a proper ICU is being prepared and listed. So alhamdulillah, selain daripada kerajaan di negeri China melalui embassy-nya, few of the big Chinese company here seperti Hengyi, Yidu, BJI dan sebagainya ada memberi bantuan je lah through their connections to help us acquire something. Now it's not easy. It's not a matter of you ada duit kan membalik. Okay, the whole world is going there. Okay, so it's like how do you say it? Yeah, it's tough. It's you have to be aggressive to acquire things now. Dalam usaha mendapatkan bekalan rawatan kesihatan yang diperlukan bagi menangani wabak COVID-19, negara Brunei Darussalam dan negara-negara lain terpaksa bersaing. Persaingan tersebut telah menyebabkan harga peralatan-peralatan kesihatan melonjak tinggi. Dalam hal ini, negara Brunei Darussalam terpaksa bertindak agresif dalam memastikan bekalan diperolehi. Itulah penjelasan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan bahawa mendapatkan bekalan keperluan kesihatan semasa berlakunya wabak COVID-19 bukanlah mudah meskipun mempunyai keuangan yang mencukupi. That's why I said we have to be aggressive. Okay. Unfortunately, barang dulu 15,000 now jadi 50,000. So the government is spending a lot of money to ensure our health system ini is not stretched. So untuk menyediakan keperluan ini, dan alhamdulillah dengan ada COVID relief fund as well, it help us to menampung kerajaan, and also the community also wants to be part and to be involved. So ini alhamdulillah is a feel of macam belonging and feels of unity among our masyarakat. Di samping usaha petugas-petugas perubatan merawat pesakit COVID-19, salah satu ikhtiar yang kita boleh sama-sama lakukan ialah dengan mengamalkan zikir, selawat dan memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam terhindar daripada COVID-19. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari. Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid meneruskan lagi pengagihan buku zikir-zikir dan doa-doa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit dalam usaha bagi membendung penularan wabak COVID-19. Penyerahan buku zikir dan doa tersebut diadakan di drive-thru McDonald Lambak yang diagihkan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Buku doa dan zikir 31 muka surat itu antaranya mengandungi doa dan zikir memohon kepada Allah agar terselamat dari segala bala dan jenis penyakit, doa pendinding, doa memohon kesembuhan dan panduan sembahyang sunat taubat. Pengagihan buku tersebut juga diadakan di drive-thru Jollibee Lambang. Sebanyak 15,000 naskah telah dicetak hasil sumbangan ihsan Jabatan Percetakan Kerajaan Negara Brunei Darussalam untuk diagih-agihkan. Buku zikir dan doa tersebut juga akan diagihkan kepada sektor swasta dan sektor kerajaan di negara ini. Orang ramai juga boleh mendapatkan buku tersebut berbentuk format PDF dengan mengimbas kod QR yang disediakan di laman sesawang www.kheu.gov.bn.
Anggaran jumlah penduduk pertengahan tahun 2019 bagi negara Brunei Darussalam adalah seramai 459,500 orang berbanding 442,400 orang pada tahun 2018, iaitu pertumbuhan sebanyak 3.9%. Jumlah anggaran tersebut dikeluarkan dalam laporan anggaran penduduk pertengahan tahun 2019 melalui siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES yang berikan anggaran jumlah penduduk dan ciri-ciri utama demografi penduduk negara Brunei Darussalam. Jumlah penduduk terdiri dari 244,500 orang lelaki dan 215,000 orang perempuan. Nisbah jantina adalah seramai 114 orang lelaki bagi setiap 100 orang perempuan. Daripada jumlah penduduk pada tahun 2019, rakyat Brunei merupakan bahagian terbesar sebanyak 72.2%, iaitu 331,800 orang, sementara agihan penduduk tetap dan penduduk sementara adalah masing-masing sebanyak 7.3%, iaitu 33,500 orang dan 20.5%, iaitu 94,200 orang. Daerah Brunei dan Muara mempunyai penduduk yang paling ramai sebanyak 69.5% atau 319,500 orang daripada jumlah penduduk. Diikuti oleh daerah Blight 16.5% atau 75,900 orang. Daerah Tutong 11.5% atau 52,700 orang. Sementara daerah Temborong 2.5% atau 11,400 orang. Dari aspek taburan umur, kira-kira 20.6% atau 94,600 orang daripada jumlah penduduk adalah berumur di bawah 15 tahun. 74.6% atau 342,700 orang adalah penduduk dalam kumpulan umur bekerja 15 hingga 64 tahun. Dan 4.8% atau 22,200 orang adalah penduduk berumur 65 tahun dan ke atas. Umur penengah pada tahun 2019 adalah 30.6% berbanding 30.4% pada tahun 2018. Bangsa Melayu merupakan komuniti terbesar di negara ini pada kadar 65.8% atau 302,200 orang daripada jumlah penduduk. Bangsa Cina dan lain-lain bangsa masing-masing merangkumi 10.3% atau 47,200 orang dan 24% atau 110,100 orang daripada jumlah penduduk. Laporan anggaran penduduk pertengahan tahun 2019 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.dps.gov.bn atau hubungi talian 2230250 atau 2230265 semasa waktu berjabat atau email info.statistics@jpes.gov.bn. Dalam situasi negara berusaha mengekang dan mengawal penularan wabak COVID-19 ini, pasukan barisan hadapan terutama sekali pihak keselamatan dan penguatkuasaan sentiasa utuh dan tidak kena-kundur dalam menjalankan tugasan teras bagi mengawal dan memastikan undang-undang sentiasa ditanai dan dipatuhi sepenuhnya. Penguatkuasaan itu terbukti apabila satu operasi sepadu yang diketuai oleh Polis Marin, Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB bersama Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED menahan 2 buah perahu yang mencurigakan di kawasan perairan negara ini. Semasa penahanan perahu-perahu tersebut telah ditemukan sejumlah bungkusan guni yang dipercayai berisi barangan-barangan kiriman ataupun parcel daripada negara jiran yang cuba dibawa masuk ke negara ini secara tidak sah. Pemandu dan juga penumpang 2 perahu tersebut melibatkan 3 orang lelaki warga tempatan iaitu Muhammad Yusran bin Muhammad Yusra berumur 21 tahun bersama Muhammad Afif bin Ramli berumur 19 tahun, manakala sebuah lagi perahu dipandu oleh Matahir bin Haji Hidup berumur 31 tahun. Siasatan kes ditangani sepenuhnya oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan akan disiasat di bawah Seksyen 140 Perintah Kastam 2006 iaitu menyeludup barang-barang tanpa deklarasi. 4 orang suspek ditahan bagi serta lanjut dalam 2 kejadian berasingan kerana disyaki menjalankan kegiatan jenayah di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait. Kegiatan tersebut berjaya dipatahkan pada 31 Mac lalu oleh Unit Pasukan Simpanan Polisi Company Pasukan Polis Diraja Brunei.
Dalam kejadian di kawasan Kampung Junjungan, seorang lelaki tempatan dan seorang penduduk tetap ditahan oleh anggota unit operasi khas Pasukan Simpanan Polisi Company kerana disyaki cuba untuk menjalankan aktiviti jenayah. Semasa siasatan dijalankan, kedua-dua suspek ditemui berada di tempat persembunyian. Muhammad Rafai bin Jusni berumur 27 tahun dan Jusni bin Haji Ahad berumur 56 tahun dibawa ke Balai Polis Limau Manis bagi siasatan lanjut. Dalam kejadian di daerah Belait pula, keanggotaan unit Pasukan Simpanan Polisi Company menahan 2 orang lelaki warga negara Bangladesh kerana dipercayai cuba untuk keluar dari negara ini melalui kawasan pantai Sungai Tujuh, Kuala Belait. Muhammad Syahid Khan berumur 32 tahun dan Joel Vuyan berumur 29 tahun diserahkan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan dan tindakan lanjut. Pasukan Polis di Raja Brunei menyeru orang ramai agar terus mengongsikan sebarang maklumat berkaitan kegiatan yang menyalahi undang-undang dengan menghubungi talian kecemasan 993 atau laman sesawang Pasukan Polis di Raja Brunei di www.police.gov.bn atau menerusi Instagram @upa.ppdb atau melaporkan terus ke Balai Polis berdekatan. Syarikat-syarikat swasta dan orang ramai kini boleh menghulurkan sumbangan bagi membantu menangani penularan COVID-19 di negara ini. Sumbangan boleh dibuat melalui online ke akaun COVID-19 Relief Fund.